Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما التشبيه فهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة. Maka masuk pula kepada perbahasan tashbih. Seperti mana yang kita dah cerita dah kemarin, bahawasanya perbahasan tashbih adalah perbahasan berkaitan dengan hakikah. Perbahasan berkaitan dengan hakikah. Laisa minal majaz wala minal kinayah. Bukan daripada majaz dan tidak juga daripada kinayah. Yang ini dia tu daripada hakikah. Cuma hakikah ini mempunyai dua uslub. Imma tashbihun wa imma ghairu tashbih. Jadi sekarang ini kita nak kecek berkaitan dengan tashbih. Kenapa kena tahu pasal tashbih ni? Kerana tashbih ni lah, daripada tashbih inilah terbinanya isti'arah yang majaz. Yang isti'arah itu adalah sekuat-kuat majaz. Isti'arah itu ialah sekuat-kuat majaz. Jadi kalau diletak ke tartib di antara isti'arah dan majaz-majaz yang lain, maka isti'arah paling kuat sekali. Jelas? Isti'arah paling kuat. Maknanya kalau guna isti'arah, dia uslubun qawi. Uslubun qawi. Dan kita tak pelik lagi bahawasanya yakni melihat kepada dia tu uslubun qawi, perlu kepada tertib yang begitu detail untuk faham dia. Tak pelik lah, nama lagi uslubun qawi. Sah? Baik. Sekarang ni kita nak faham asal dia. Sebab tu kalau kita boleh faham tashbih, kita boleh tengok pada kalimah dan kita boleh perasa tashbih tu tadi, kita boleh tahu dia ada isti'arah ke tak. Sebab tu penting kita bahas tashbih. Jadi tashbih ni sangat banyak faedah. Boleh sangat banyak faedah dia. Qala al-musannifu wa amma at-tashbih. Sekarang ni nak masuk ta'rif tashbih. Musannif akan sebut dua ta'rif. Musannif akan sebut dua ta'rif. Ta'rif yang mula-mula, yakni ta'rif yang kita akan baca ni, mula-mula ni, di sisi setengah ulama, ta'rif ini adalah ta'rif lughatan. Ta'rif akan tetapi. Nanti dulu. Akan tetapi, kalau kita tengok dalam ta'rif dia ada ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan, dia ada la ala wajhi isti'arah. Maka yang kita maksud ke ta'rif lughawi pada setengah balaghiyin,
ialah dengan takdaknya la ala wajhi isti'arah. Tak ada perkataan la ala wajhi isti'arah. Ataupun dengan surah lain kita kata lagu ni, ta'rif tashbih pada lughah ialah ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi amrin. Tu ta'rif pada lughah. Jadi tulis situ sikit pada fahuwa. Di sini Al-Imam Ad-Dardir mendatangkan ta'rif istilahi kepada tashbih. Pada setengah ulama, ta'rif yang dibawakan musannif ini, ta'rif yang dibawa oleh musannif ini ialah ta'rif lughawi. Ialah ta'rif lughawi. Dengan tiada lafaz la ala wajhi isti'arah. Dengan tiada lafaz la ala wajhi isti'arah. Yani ta'rif tashbih lughawi ialah ad-dilalatu ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan. Cara kata amrin li amrin fi ma'nan, ataupun kita boleh kata fi amrin. Jelas tak? Maka tidak berlakulah i'tirad kepada musannif. Tidak berlakulah i'tirad kepada musannif, kerana musannif menyebutkan la ala wajhi isti'arah. Musannif menyebutkan la ala wajhi isti'arah. لا على وجه ليه استعارة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن رب زدنا علما أما بعد. فقال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Di sini Al-Imam Ad-Dardir mendatangkan ta'rif istilahi kepada tashbih. Pada setengah ulama, ta'rif yang dibawa oleh musannif ini ialah ta'rif lughawi. Jadi dia kata tashbihu lughatan musyarakatu amrin li amrin fi amrin. Boleh? Tafadhal. Dengan tiada lafaz la ala wajhi al-isti'arati. Tak ada lafaz la ala wajhi isti'arah. Kerana semata-mata serupanya satu perkara pada suatu perkara, maka terus dia akan jadi apa? Tashbih. Tu terus dia akan jadi tashbih pada lughah, walaupun kita tidak qasad. Boleh? Tafadhal. Yani ta'rif tashbih lughawi ialah ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi amrin. Maka tidak berlakulah i'tirad kepada musannif, kerana musannif menyebutkan la ala wajhi al-isti'arah. La ala wajhi isti'arah. Boleh. Dan boleh juga dia tak habis selesai ni dah. Macam ada bunyi benda. Dia cek.
Boleh juga kita i'tirab musannif dengan cara yang lain. Seumpama kita kata ta'rif musannif sini dia tidak manik. Seumpama kita kata ta'rif musannif, yakni bila musannif kata fa huwa dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan la ala wajhi al-isti'arah, pun tak manik lagi. Kerana apa? Kerana di situ, di sana ada satu fi'il, contoh kita kata qatala Zaidun Amran. Qatala Zaidun Amran. Berlaku tak musyarakah qatala Zaidun Amran? Berlaku tak? Berlaku musyarakah, yakni saling. Qatala Zaidun Amran ataupun qabala Zaidun Amran, berjumpalah Zaid akan Amran. Dan kita dah maklum kalau guna wazan fa'ala, ghalibnya nak dengan makna musyarakah, yakni nak dengan makna saling melakukan. Daripada fa'il kepada maf'ul, maf'ul pun melakukan benda yang sama. Ada tu? Baik, yakni bila ana kata qabaltu Muhammadan, maknanya ana jala juga, dia pun jala juga. Berlaku tak musyarakah? Berlaku. Berlaku musyarakah daripada ana, musyarakatu amrin li amrin akhar. Yang ini daripada Muhammad. Apa ada tu? Fi apa? Fil liqa. Berlaku musyarakah pada pada muqabalah, yakni pada saling bertemu. Apa ada tu? Bila anda kata qatala Zaidun Amran, maknanya berlakulah apa musyarakah di antara Zaid dan Amran pada apa? Pada al-qatl. Ada tu? Jelas tak tu? Maka misal ni tadi boleh menolak tak musannif? Tak boleh. Misal ni tadi boleh musannif tak, apa kita boleh guna untuk i'tirab musannif kerana berlaku musyarakah. Boleh? Berlaku tetapi boleh jawab pula, boleh tolong pula musannif dengan cara lagu ni. Bila nak melakukan tashbih, dia perlukan qasak. Adakah bila kita kata qatala Zaidun Amran, kita qasak ke tashbih? Kita qasak tashbih tak? Kita tak qasak tashbih. Kita hanya nak raya berlaku saling melakukan suatu perkara. Kita tak ada qasak nak mentashbih ke suatu ke atas suatu. Jelas tak tu? Faham tak tu? Jadi dijawab dengan jawapan tersebut. Al-Imam Sawi ada cerita dalam hasyiah. Boleh tengok bawah. Boleh? Baik. Qala al-musannifu. Jadi sekarang ni khulasah dia, ta'rif musannif ni ta'rif istilahi ke ta'rif lughawi? Ta'rif istilahi. Jelas? Qala al-musannifu fa huwa ad-dilalatu. Maka tashbih itu ialah dilalah. Ini menunjuk. Ada tu? Menunjuk. Dia nak bahas dulu lafaz dilalah. Dia kata dilalah ni masdaru qaulika dalaltu fulanan ala kadza. Masdaru khabar mubtada mahzuf wa hiya masdaru qaulika. Dan bermula perkataan dilalah itu ialah masdar bagi perkataan engkau dalaltu fulanan ala kadza. Dalaltu makna aku menunjuk. Fulanan akan seorang itu ala kadza ay ala syai'. Di atas sesuatu. Contohnya menunjuk ke arah, menunjuk kepada tempat, menunjuk kepada masa. Boleh? Idza hadaitahu ilaih. Ini uslub, orang panggil uslub mu'jam. Maknanya dalam kitab-kitab kamus, bila dihurai ke suatu lafaz, suatu makna, dia akan buat mari idza hadaita. Dia akan buat mari lafaz idza ni. Boleh? Dia akan buat mari lafaz idza. Bila kita baca dalam kamus, dia akan ada idza. Jadi idza ni takdir dia adalah, kata dia apa? Qultu dzalika, qulna dzalika, qulta dzalika idza hadaitahu ilai. Bila kita kata dalaltu fulanan ala kadza, ai idza hadaitahu ilai. Jadi apabila kamu menunjukkan akan dia, akan seorang lelaki tu, ilaihi ai ila kadza. Hadza ila kadza. Baik, jadi apakah tashbih? Tashbih itu tadi adalah ad-dilalatu, menunjuk. Menunjuk ala musyarakati amrin li amrin. Di atas bersekalinya suatu perkara li amrin akhar, bagi suatu perkara yang lain. Amrin mula-mula ialah musyabbah, amrin nombor dua adalah musyabbah bih. Boleh? Amrin mula-mula adalah musyabbah, amrin nombor dua adalah musyabbah bih. Yakni tashbih tu tadi ialah menunjukkan kepada saling dan bersekalilah suatu perkara itu bagi suatu perkara yang lain. Yakni bersekalilah musyabbah dengan musyabbah bih. Bila kita kata Zaidun kal asadi,
maka kita telah musyarakah ke Zaidun lil Asad. Ada tu? Musyarakah ke Zaidun lil, dengan seumpama kita kata Zaid tu tadi seperti singa. Tu maksud apa? Musyarakah. Zaid itu seperti singa. Jelas tak? Musyarakatu amrin li asadin. Boleh? Zaidun. Musyarakatu Zaidin li asadin. Boleh? Tu. Habis dah kata. Fi ma'nan, pada makna. Fi ma'nan, ini syarat yang ketiga. Musyarakatu amrin pertama. Amr tu li amrin yang kedua. Yang ketiga dia mesti fi ma'nan, pada makna. Makna ni isyarat kepada wajhi syabah. Fi ma'nan, tulis itu wajhi syabah. Ataupun wajhu syabah ni nama lain dia ialah al-jami'. Makna lain dia adalah al-jami'. Maknanya bila anda kata Zaidun kal asadi fi syaja'ati, siapa wajhu syabah? Fi syaja'ah. Siapa jami'? Fi syaja'ah. Boleh? Siapa fi maknan yang yashtarikul musyabbah wal musyabbah bih fi syuja'ah. Ada tu? Tu. Setengah ulama memanggil dengan nama nuqtah. Panggil dengan nama nuqtah. Yang makna nuqtah ialah makna. Maksud kepada nuqtah ialah makna, bukan nuqtah titik tu. Ada tu? Okay, kita sebutkan di sini ada nuqtah penting. Apa maksud nuqtah? Mana? Jadi kayak itu. Di sini ada nuqtah penting. Kita sebut titik tak situ? Tak, kita sebut makna. Tu. Jadi ada 3 nama kepada wajhus syabah. Wajhus syabah al-jami' dengan an-nuqtah. Cuma nuqtah ni tidak masyhur. Nuqtah ni tidak masyhur illa annaha thabitatun fi ba'dil kutub. Boleh? Qala al-musannifu la ala wajhi ay tariqil isti'arati, bukan di atas jalan dan cara isti'arah. Kerana kalau kita tengok isti'arah, berlaku tak musyarakatu amrin li amrin fi maknan? Berlaku. Contoh anak kata gini, Ja'a asadun ilal madrasati. Berlaku tak kita menyerupakan sesuatu kepada sesuatu? Pada Ja'a asadun ilal madrasah, berlaku tak Anwar? Berlaku tak? Kalau tak berlaku, lagu mana jadi isti'arah? Berlaku tab'an. Tentu dah dia berlaku kerana Ja'a asadun ilal madrasah adalah isti'arah. Jadi kayak gitu. Maka asadun sebelum dia jadi isti'arah, apa ijra' pertama dia? Syubbiha Zaidun bil asadi. Jadi kayak gitu. Lepas tu apa berlaku ijra' nombor 2? Uddu'iya ittihadu siapa? Ittihadu Zaidin lil asadi. Nombor 3 apa? Tunusiyat tashbih. Lepas tu berlaku tak isti'arah tashbih? Berlaku tab'an walaupun tunusiyah. Tak ada tu. Adakah dengan sebab tunusiyat tashbih tak berlaku? Tak, tashbih tetap berlaku. Tak ada tu. Tashbih tetap berlaku. Kalau tidak, lagu mana nak buat isti'arah aslan? Kalau tashbih tu tak berlaku, contoh kita kata tashbih tak berlaku, maka tiap-tiap yang tak berlaku tashbih boleh buat isti'arah. Tak ada tu? Tiap-tiap yang berlaku tashbih akan jadi boleh buat isti'arah. Faham? Nak ceritanya isti'arah tetap tashbih tetap berlaku walaupun tunusiyat tashbih. Kerana maksud tunusiyat tashbih bukan menafikan hak ni daripada jadi musyabbah, hak ni daripada musyabbah bih. Bukan. Maksud tunusiyat tashbih adalah kita membuangkan musyabbah ataupun kita membuangkan musyabbah bih. Bukan kita menafikan dia tu daripada musyabbah ataupun menafikan dia daripada jadi musyabbah bih. Tak ada tu. Jadi berlaku tak tashbih? Tetap berlaku tashbih. Jelas? Sebab tu dia kena letak la ala wajhi isti'arah. Kerana kalau dia tak letak la ala wajhi isti'arah, isti'arah tu tadi akan masuk dalam ta'rif tashbih. Kerana pada isti'arah juga berlaku tashbih. Faham tu? Jadi ta'rif tashbih ketika itu tidak mani'. Yang ini tidak mani' isti'arah untuk masuk dalam dia. Jika kita tak kata la ala tariqi isti'arati. Kalau kita sebut la ala tariqi dan la ala wajhi isti'arah, maka apa? Maka isti'arah akan tubik. Dah sore-sore kita kata la ala tariqi isti'arah.
Habis dekat tu. Jelas tak? Isti'arah mana? Isti'arah belaka at-tasrihiyati wal makniyah. Kalau pembahagian isti'arah bi'tibari zat tutubik, lebih-lebih lagi isti'arah bi'tibari apa? Akhar. Kita cerita tasrihiyah dan makniyah adalah pembahagian isti'arah bi'tibari zat. Jadi gitu. Adapun pembahagian yang lain adalah bukan bi'tibari zat, dengan iktibar yang lain. Jadi gitu. Iktibar ma yulaim kita ada. Lepas tu kita ada iktibar apa? Al-musta'ar wa hakadha. Nampak tak? Jelas tak baik? Hakadha. Jadi isti'arah tasrihiyah makniyah tu kena tambah tu. Makna ayat tadi tu. Kenapa disebut tasrihiyah makniyah saja kalau kita tanya? Bapa tak sebut asliyah, bapa tak sebut tabi'iyah, bapa tak sebut murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Bapa tak sebut. Kerana kalau isti'arah bi'tibari zat pun telah tubik, apatah lagi bi'tibari ghairi zat. Kita dah bahas dah ni. Tu tanda gitu. Tanda dulu. Tu tanda dulu pada tasrihiyah makniyah. Tanda kata bahawasanya disebutkan tasrihiyah dan makniyah mengisyarat kepada ternafinya isti'arah daripada ta'rif tashbih dengan mana-mana wajah. Ternafinya isti'arah daripada ta'rif tashbih dengan mana-mana wajah. Faham begini diambil daripada keadaan tasrihiyah dan makniyah ialah taqsim bi'tibari zat, az-zat. هذا تقسيم باعتبار الذات. هذا تقسيم باعتبار الذات. Jelas tak tu? Baik. Habis tak kata. Maka musannif nak tegaslah. Gapo yang akan berlaku kalau kita kaitkan dengan la ala wajhil isti'arah, fa innal isti'arata, maka sesungguhnya isti'arah, wa in kana fiha, dan jika sekalipun in lil ghayah, kana fiha, adalah padanya pada isti'arah itu. Kalulah sekalipun pada isti'arah tu ada apa? Ada ad-dilalatul madhkurah. Apa maksud dilalah madhkurah? Ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan. Tulis itu. Tulis pada ad-dilalatu al-madhkurah. Ai ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan. Dia kata isti'arah ni tadi, sekalipun dia tu ada dan menunjuk kepada musyarakati amrin li amrin fi ma'nan, setakat maknan lah, jangan duk bubuh la ala wajhi tu, setakat maknan sahaja, titik. Kalau kita jenis wa ilah, kena tambah siapa ilah tu. Hak boleh guna ibarat ilah ni, kena tahu, kena tahqiq. Cara tahqiq dia adalah kita ingat sama mana penutup ilah tu. Dan itu setengah yang diajar oleh Syekh Ibrahim. Kalau buat dengan dia, kita akan guna ilah sah. Kita akan guna ilah. Ilah ni kena tulis siapa dia ilah. Tu. Kalau kita tulis sini, kita kata ilah tu siapa kepada la ala wajhil isti'arah, maka rosaklah kita sekarang dalam proses nak buat tubik isti'arah. Kalau tulis duk isti'arah, buat apa kita bahas lagi? Tu. Tu. Ingat tu cara ilah, nak guna ilah. Kena latih diri tu jadi seorang yang tahqiq pada tiap-tiap masalah. Tu tahqiq, wi cerak molek. Cerak tu siapa habis, siapa kita boleh pergi. Tu taban kita akan ada had. Tu itu beza ilmu makhluk dengan ilmu Allah Taala. Sebab tu ulama mantik dalam mukaddimah ilmu mantik dia bahas apa? Al-ilmul hadis. Jadi gitu.
Nak mengeluarkan apa? Ilmu qadim. Nak cerita last sekali, ilmu makhluk ni apa? Perlu didahului oleh apa? Didahului oleh satu benda yang sudah dia maklum, baru dia boleh mencapai kepada benda majhul. Itu sunnatullah yang Allah Ta'ala buat kepada tiap-tiap manusia. Melainkan orang yang Allah Ta'ala nak bagi ilmu laduni ataupun ilmu yang straight daripada dia, itu taban daripada dia. Tak perlu lalu tasawur, tak perlu lalu kaza wa kaza. Jelas? Habis. Qala al-musannifu fa innal isti'arata wa in kana fiha ad-dilalatul madhkuratu illa annaha ay lakinnaha illa anna dengan mana lakinna. Akan tetapinya isti'arah itu, balik pada isti'arah, la tusamma, tidak dinamakan tashbihan istilahan, ay fil istilah. Istilahan ay fil istilahi. Istilahan ay fil istilah. Baik. Maka sekarang ni yang kita nafikan daripada isti'arah bukannya makna musyarakatu amrin li amrin fi maknan, kita tak nafi tu. Faham tak tu? Sebab tu kalau kita tanya kita, isti'arah ni tadi bila dah tunusiyat tashbih, berlaku lagi tak tashbih? Ada lagi tak tashbih? Jawab jawab dengan yakin. Ada lagi tak? Ada. Tashbih tu sebab tu kena faham maksud tunusiyat tashbih. Tunusiyat tashbih bukan kita menafikan satu kalimah tu sudah tidak jadi sudah tidak jadi musyabbah. Ataupun bukan bermakna tunusiyat tashbih kita bukan menafikan dia tu daripada jadi musyabbah bih. Tak. Tunusiyat tashbih adalah kita hazaf ke musyabbah ataupun kita hazaf ke musyabbah bih. Dan adakah dengan hazaf dia merosakkan keadaan dia sebagai musyabbah ataupun musyabbah bih? Tak. Sebab tu dia kata al-isti'arah apa? Wa in kana fiha ad-dilalatul madhkurah. Nampak tak? Jelas tak tu? Tu kena faham malik ibarat musannif. Jadi kalau kita tanya kita, ustaz, isti'arah ada lagi tak makna tashbih? Jawab, ada taban. Makna tashbih ada, uslub tashbih tak ada. Kerana uslub tashbih itu terbina daripada sekurang-kurangnya kena ada musyabbah bih. Baik. Makna tashbih ada. Kena tulis soalan, lepas tu tulis jawapan yang sebut tadi. Yang setengah daripada cara nak bagi ingat maklumat dengan cepat adalah bina soalan, bina jawapan. Kata tu, bina soalan, bina jawapan. Dan gitu juga cara yang kita guna siapa kawan ini untuk faham cepat ilmu adabul bahsi wal munazarah. Ana sendiri cara kita guna dalam ilmu adabul bahsi wal munazarah, ana buat soalan. Apa begini? Kalau mu'tarid i'tirad di sini, macam mana nak jawab? Tulis soalan begitu. Dan alhamdulillah benda tu sangat-sangat membantu untuk kita naik cepat dalam adabul bahsi wal munazarah. Boleh. Nah, kita mula-mula kita ngaji dari adabul bahsi adalah Tashkubri Zadah. Tashkubri Zadah. Kitab paling senang. Boleh sebut tak? Tashkubri Zadah. Tosh light. Ambil tosh. Lepas tu kubri tu biasa sebut dah kubri. Ambil Tashkubri. Tashkubri. Jadi bila naik kubri tu ingat tengok lapu. Tosh light. Tashkubri. Lepas tu tambah Zadah. Nak suruh mudah ingat. Tak kena buat gate tu tapi lah. Asal dia main. Nama orang ni macam-macam. Puan sebut nama Kuba, ingat tak? Nama Kuba. Nama orang Kuba. Kejutlah ya Kuba. Tapi nama orang Tan dia gitu. Macam lembu tak ada. Kuba. Dia banyak dengan huruf-huruf tebal. Orang Tan banyak huruf tebal tu kita tengok dia kecek sungguh. Orang Rusia kan kecek. Tengok orang Rusia kecek. Dia kecek je, dia bukan nak kata orang. Dia kecek. Kita tengok tu Allah kata. Kan ada Arab. Bahasa dia, luruh dia, huruf tebal, kecek sungguh Habis dia kata. Jelas dah anak tambih tadi tu. Hak kita tambih tadi tu kalau boleh tulis. Gapo? Bahawasanya tidak menafikan tadi. Tunusiyat tashbih tidak membawa kepada ternafinya suatu musyabbah daripada keadaan dia musyabbah. Tahu? Suatu lafaz daripada keadaan dia musyabbah. Tunusiyat tashbih tidak menafikan suatu lafaz daripada menjadi musyabbah bih. Kerana tunusiyat tashbih makna dia adalah apa? Menghazafkan musyabbah ataupun menhazafkan musyabbah bih berserta dengan adatut tashbih dan wajhu syabah. Jadi khulasah dia ana sebut tadi kan. Bila orang tanya kita, ustaz, tashbih ada lagi tak di dalam isti'arah?
Kita jawab makna tashbih ada, uslub tashbih tiada. Kerana uslub tashbih itu terbina dari, ingat, antara cara kita nak faham suatu masalah adalah kita faham uslub masalah. Uslub masalah. Contohnya dalam kitab fiqh. Bila kita belajar kitab fiqh, kita nak tahu ulama ni tegai pasal qaul yang kuat. Gana uslub ulama guna? Ada berapa uslub ulama guna? Ada tu. Lepas tu kita akan fikir, setelah macam tu kita dapat 5. Kita dapat 5. Kita cari pula uslub yang menyatakan khilaf. Kita hitung pula 5. Faham tu? Lepas tu kita tanya soalan kali kedua. Uslub ni boleh disalahi tak? Yang ni ada tak? Hak 5 hak menceritakan tentang al-qawlu al-mu'tamad. 5 tadi tu, 5 cara tadi tu. Ada tak ulama hak guna lain pada tu? Ada, kita kata. Ada iktibar ke apa? Iktibar tiap-tiap musannif. Contohnya Imam Nawawi di dalam Minhaj dia. Boleh tak? Imam Ibnu Muqri dalam kitab dia. Wa hakadha. Lepas tu daripada situ tu ikhtiyarat Nawawiyah, ikhtiyarat Ibnu Muqri. Faham? Daripada situ tu ikhtiyarat bukan sahibul apa musannif buat. Ikhtiyarat orang yang mengkaji buat. Faham tu? Ataupun anak-anak murid musannif buat. Macam ikhtiyarat Imam Nawawi. Syekh apa? Habib Salim. Hak buat. Faham tu? Faham tak? Hak. Boleh faham? Habis. Wallahu a'lam. Jelas tadi faham jadi uslub tashbih itu terbina daripada siapa? Musyabbah bih, adatu tashbih dengan wajhu syabah. Khulasatul khulasah, kita kata gini. Tunusiyat tashbih, tujuan tunusiyat tashbih adalah untuk menghilangkan uslubut tashbih, bukan makna tashbih. Kata tu, tunusiyat tashbih adalah untuk menghilangkan uslubut tashbih, bukan makna at-tashbih. Kerana dalam isti'arah ada lagi tak makna tashbih? Ada. Lepas tu ada lagi tak uslub tashbih? Tak ada adalah dah moga ada isti'arah. Jadi dia akan ada uslub isti'arah. Sebab tu isti'arah ada rukun dia, tashbih ada daripada rukun inilah terbinanya uslub. Ada Anwar. Uslub, kena ingat uslub. Contoh kita ngaji maf'ulun bih, kita kena ingat uslub dia lagu mana. Bila kita ngaji bab fa'il, dan mana kita kata uslub fa'il, lagu mana fa'il? Faham tak? Faham tak? Wallahu a'lam. Qala al-musannifu illa annaha ay anna al-isti'arata la tusammat apa? Tashbihan istilahan ay fil istilah. Wa yuqalu, ni ta'rif kedua anda sebut tadi, dua ta'rif. Juga ta'rif istilah. Wa yuqalu fi ta'rifihi aidan ay istilahan, pada istilah. Innahu, sesungguhnya ia at-tashbiha huwa ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin. Ialah yang menunjukkan kepada serupanya suatu perkara bersekali, yakni serupa lah, luar kita panggil serupa. Faham tu? Serupanya suatu perkara li amrin, bagi suatu yang lain. Amrin mula-mula apa? Musyabbah. Amrin yang kedua musyabbah bih. Fi maknan, apa fi maknan? Wajhu syabah bil kafi wa nahwihi. Isyarat kepada adati tashbih. Tulis adati tashbih. Adati tashbih. Jadi kita faham adalah kalau mari ibarat ulama, dia kata at-tashbihu huwa musyarakatu amrin li amrin fi amrin bi amrin. Faham mana dia? Musyarakatu amrin li amrin fi amrin bi amrin. Jadi musyarakatu amrin, amrin mula-mula apa? Musyabbah. Li amrin, amrin yang kedua apa? Musyabbah bih. Fi amrin apa dia? Apa dia? Wajhu syabah. Bi amrin adati tashbih. Jelas? Tu. Jadi kita kena ingat uslub ni dalam kepala kita. Bukan ingat apa, ingat kitab. Kita ingat lama dah. Faham? Di saat imedar di surah tulis tu kita ingat dah. Dan dia tu ilah ni Melaka dia nak ilah. Faham? Ni hak dalam kepala kita ni. Dia metai ilah dalam kepala ni. Nah.
Lepas tu kata, tak ada guna ngaji letih-letih kalau kita tak jaga molek. Dan nak jaga ilmu ni dia banyak cara. Banyak benda kena jaga juga. Habis tak kata. Wa yakhruju biqaulihi, dan keluarlah dengan katanya. Dengan kata siapa? Kata musannif bil kafi wa nahwihi al isti'aratu. Tu bila isti'arah. Kerana isti'arah betul dia musyarakatu amrin li amrin fi amrin, tapi bukan apa? Bil kafi wa nahwihi. Kerana isti'arah tak ada kaf, tak ada apa? Nahwul kaf. Faham tu? Tu. Wa kathiran ma yutlaqut tashbihu, dan tersangat banyak ma wa kathiran ma tu ma kafah lah, ma kafah. Jadi kathiran ma ni satu uslub yang menunjuk kepada makna banyak sangat. Dan banyak sangat yutlaqu at-tashbihu, diitlaq, ini dipanggilkan tashbih, digunakan lafaz tashbih. Yutlaku, kena ingat dah ni, sepatut lafaz yutlaku ni nak hurai lagu mana. Sebab banyak sangat ada jumpa ni. Yutlaku ay yusta'malu at-tashbih. Yutlaku ay yusta'malu ay ista'mala al-balaghiyuna lafzat tashbihi lid-dilalati ala. Tu takdir dia. Tulis pada at-tashbih. Yutlaku at-tashbih ay ista'mala al-balaghiyuna lafza at-tashbih lid-dilalati ala. Lid-dilalati ala. Ala ke apa? Tu lah. Ala apa tu sambung lah. Al-kalami ila akhirih. Didilalati ala al-kalami ila akhirih. Ila akhirih sampai mana? Al-madhkurah. Ila akhirih itu sampai kepada madhkurah. Jelas? Habis. Wa kasiran yutlaku wa kasiran ma yutlaku, menggunalah ulama balaghah. Bukan kita guna, ulama balaghah guna tu. Ya dah tu. Ulama balaghah menggunakan lafaz tashbih untuk menunjuk kepada apa? Al-kalami ad-dali, yang menunjuklah kalam itu alal musyarakati madhkurati, di atas makna musyarakah yang disebutkan. Gapo musyarakah yang disebutkan? Musyarakatu amrin li amrin fi amrin bi amrin. Jelas? Tu makna mazkurah. Musyarakatu amrin li amrin fi amrin bi amrin. Ka qaulina zaidun kal asadi fi syuja'ati, fi syaja'ati. Seperti kata kita zaidun kal asadi fi syaja'ati. Ada tu? Fi syaja'ati. Habis tak kata. Jawab Azhar dulu. Amin.
Qala al-musannifu wa arkanuhu wa arkanu at-tashbih, ay at-tashbih. Tafsir kepada dhamir. Arba'atun, ada 4. Sudah tahu? Tulis pada arkan. Wa biha tambani uslubu at-tashbih. Wa biha, tulis pada arkan. Wa biha ay wa bil arkan. Wa biha tambani, wa biha tambani terbina, tambani terbina uslubu at-tashbih. Jadi kalau uslubu kena baca yambani. Yambani uslubu at-tashbih. Maklum, baca yambani. Jelas? Jadi kalau kita tanya kita uslubut tashbih terbina daripada apa? Arkanut tashbih. Hak wajib sekurang-kurang dalam uslubut tashbih adalah apa? Musyabbah bih. Yang paling banyak sekali dalam uslubut tashbih apa? Terhimpunnya pak. Musyabbah bih ada tu tashbih dan wajhu syabah. Faham tu? Jadi uslubut tashbih pada sudut akli kalau kita tasawur akan ada berapa tu bik? Tengok, arkanut tashbih akan ada 4. Ni kalau dalam ilmu kita panggil ni dengan kismah akliyah. Arkanu at-tashbih. Arkanu at-tashbih mula-mula musyabbah. Yang kedua musyabbah bih. Yang ketiga wajhu syabah. Yang keempat adatut tashbih. Jelas? Baik, kalau kita tarkib satu persatu. Surah mula-mula kepada uslubut tashbih. Pada tu suwaru uslubi at-tashbih. Ni apa kita tengah buat ni, ajar cara nak berfikir mendapatkan kismah. Dia panggil. Boleh? Baik, uslubut arkanut tashbih ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Uslub pertama ada belaka. 1 2 3 4. Ada tu? Ada. Ni paling banyak sekali. Paling kurang berapa? 2. 1 2 3 4. Ada, tak ada. Tak ada tu? Uslub yang ketiga. Apa uslub yang ketiga? Buai salah satu hak belakang. Dia ingat sekurang-kurang, bila sekurang-kurang dua ni, ada tak surah musyabbah bih boleh buai? Ada tak? Tak ada surah. Hak boleh buai hanyalah tinggal wajh syabah dengan adatut tashbih. Jadi surah yang ketiga adalah 1 2 3 1 2 3 4. Tak ada. Ada tu? Uslub yang keempat, surah yang keempat 1 2 3 4. Yang ada 1 2 tak ada. Tiap-tiap ni ada nama belaka dalam tashbih. Ni proses ni nama dia apa? Kismah. Baik, bila kita dah sampai di sini, ingat tak tadi anak kata, bila kita kata sekurang-kurang dua ni tak boleh hazah. Faham tak tu? Kita waktu ambil uslub apa? Kismah yang kelima. Kismah hak tak boleh tadi. Kerana surah dia 1 2 3 4. Faham tak tu? Tak ada. Ada tak? So, ni takkan berlaku ni. Ni gapo ni? Faham tu? Kalau awak boleh faham kalam lagu ni. Faham tu? Asal nuan sorang boleh faham. Wah, boleh faham tak? Kalau awak boleh faham pelik. Kita ambil hak ada dua-dua pula. Ada, tak ada. Takkan berlaku. Ada tu? Ada, tak ada. Ada. Ada tu? Tak ada. Ada. Ada tu? Berapa lagi boleh pergi? Boleh pergi lagi tu? Sah? Lagi. Berapa lagi? Ada. Habis. Ada. Tak ada. Lepas tu tak ada. 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 Kena kira. Nak sangat ke? Kira diri lah. Ni boleh kira lagi ni.
Faham tak tu? Habis cakap tu. Jadi siapa lah habis ni, hak ni tak boleh berlaku dah. Sebab tu dalam kitab tasbih dia hanya ajar 4 je. Faham tak tu? Sebab 4 je hak boleh guna. Hak lain tak boleh guna. Hak tak boleh guna sekali hak ni. Faham tak tu? Sebab dia la syai'. Sebab la syai' laisa syai'. Faham tak tu? Tak boleh guna. Ni memang tak boleh guna sungguh. Faham tak tu? Jelas dah. Jadi walaupun salah satu tu tak ada, dia ni salah ni. Sebab ni ada, dia tak boleh ni. Ni salah ni. Dia tak boleh. Nanti dulu. Main sangat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tak ada. Tak ada, ada. Ada, ada. Tak ada. Boleh? Tapi kalau ada ada dah surah 2 sini, dia akan jadi lala. Pasal tak? Jadi kat ni lah dah. Sah? Kata. Kalau boleh fikir lagi, akan nak pula. Ada? Ala kulli hal nak kat 4 ya? Nak setakat? Faham Mana? Tasbih balik nanti. IP tanya pasal tasbih balik. Tu surah tasbih balik nombor 2. Sah? Anak nanti tadi tu balik tu. Nanti kita hurai balik. Ustaz Ipan tanya pasal tasbih balik. Kita tak masuk lagi lah tasbih balik tu. Cuma surah dia sebut tasbih balik tu nombor 2 tu. Tahu tu? Yang ni musyabah. Jelas tak? 1, 2, 3, 4. Okey. Sah? Hakak. Boleh start masa lagi? Gitu. Sekarang main boleh? Sebab dia akan pak kali pak. Pak tambah pak. Okey, pak kali pak jadi berapa? 8. 8. Sini boleh kita buat surah lagi ni, 2 ni kalau kira. 2 ni kita boleh buat surah lagi ni. Ni, hak ada 2 ni. Kita ada kan dan tak ada dia lagi. Kita boleh tambah lagi lah. Kita boleh tambah lagi ni 2 ni. Hak sini kita buat tak ada ada. Faham? Sini kita boleh buat ada tapi tak ada lagi. Anak kuliah belakang tu tak guna. Tu muak dia cari dia. Boleh? Tu. Habis dekat tu. Lama dah ni. Last sekali anak istiqsa' lagu ni, hak masalah tasbih ni. 4 tahun lepas. Ini baru teringat pula anak istiqsa', baru teringat. Lakul hal alhamdulillah, a'adanallahu ilaih. Boleh? Hak atas tu tak ada dah. Ada lagi? Hak atas. Saya dah. Kok mana-mana 2 kena ada depan mula-mula. Sah? 2 kena ada. Belakang tu je surah boleh berbeza. Jadi surah belakang tu tak ada dah surah lain. Ya tak? Belakang tu tak ada dah surah lain. Jadi hak bawah ni kita boleh buat tobik 2 tu tadi. Cuma kita kena tolak hak ada 2. Rasa? Jadi cara dia kalau nak buat kan, kita kena buat tobik belakang dulu hak ni. Surah hak ni dulu belakang. Faham? Kita buat tobik dulu surah hak ni belakang, baru kita buat hak surah hak kanan. Jelas? Faham tak? Kau nak kecil seorang ni. Ada setengah orang dah ajam dah tak boleh guna. Nak ada tu? Bukan tak boleh guna, boleh guna. Guna bila? Guna dia bila kita nak kesal kalang orang tu salah. Faham tak? Sebab tu ngaji mati. Ngaji mati. Anak cerita bahawa ni masa kelam telak. Bahawasanya apa? Kenapa kita kena tahu akas dari sudut kadzibah kepada kadzibah? Sebab kita boleh tahu dia tu tadi kadzibah. Dan dia tu bukan akas aslan. Cuma kita tak belajar akas kadzibah sebab dia memang tak guna pun akas kadzibah. Jadi kita belajar dulu hak sadiqah, baru kita belajar hak kadzibah. Faham? Habis. Dan cerita dah tengok dalam Nafaisu Ad-Durar Al-Yusi. Habis setakat tu. Jelas? Tu uslub tashbih. Kalau anda tinggal apa ya kana?
Anda tinggal ke sini kerana sebab anda tak dia bagi begitu sahaja ni. Ba'da 40 sanawat. Hadza. Boleh? Lama tak? Istiqsa. Qala al-musannifu wa arkanuhu ay wa arkanu at-tashbih arba'atun. Wa hiya tarafahu ay tarafa at-tashbih. Tarafa at-tashbih. Siapa tarafa at-tashbih? Ay al-mushabbahu wal mushabbahu bihi. Wa wajhuhu, dan wajahnya wajah syabah. Apa wajhu syabah? Wa huwa, dan bermula ia wajhu syabah tu al-ma'na al-mushtaraku baina at-tarafaini, makna yang bersekali di antara dua taraf. Siapa dua taraf? Musyabbah dan musyabbah bih. Kalau kita lugah kita lah ni panggil titik persamaan. Kita panggil dengan titik persamaan. Dan kita dah sebut tadi, wajhuhu ni boleh panggil dengan tiga nama. Wajhu, jami' dengan nuktah. Wa adatun, apa adatun? Wahia, boleh? Wahia al-kafu wa ka'anna wa mislun wa ma fi ma'nahu. Boleh? Al-kafu wa ka'anna wa mislun wa ma fi ma'naha, ay makna ats-tsalatsa. Jadi dia isyarat kepada kaf, ka'anna dan mislu tu, isyarat kepada apa? Bahawasanya adatut tashbih imma harfun wa imma ismun wa imma fi'lun. Adatut tashbihi imma harfun wa imma ismun wa imma fi'lun. Boleh? Habis. Tak puas hati kita tengok ni. Dah gitu. Nanti kita buat ni. Habis tak kata. Mana tadi? Apa tengok depan, tengok dalam dulu. Ada depan tu biar kita buat kira mana. Okey. Nahwu Zaidun kal badri fil husni. Bermula Zaid itu seperti bulan purnama pada keelokannya. Keelokan makna comel lah, pada comel. Yang ni seperti makna comel yang kita faham daripada tengok Zaid, kita faham juga makna comel bila kita tengok bulan purnama. Mana tu? Dan memandang satu benda dengan pandangan kita kata comel ataupun pandangan penilaian tersebut dipanggil dengan setengah daripada tafakkur. Setengah daripada tafakkur. Di tafakkur ni dia akan jadi tafakkur apabila kita ada apa? Lamhah ilahiyah. Yang ni bila kita tengok tu Allah besarnya kekuasaan Allah Taala. Ada tu? Tapi kalau kita tengok tu, huduh pagak kawan ni. Tu dia tak jadi tafakkur. Tafakkur juga lugawi. Mereka kami. Suka ipe, ada benar tak? Dia panggil tafakkur lugawi, tapi dia tak panggil tafakkur istilahi apa? Tasawuf. Tak. Tafakkur pada istilah tasawuf adalah kita tengok satu benda, kita ada lamhah ilahiyah. Kita tengok tu kita faham. Oh, ciptaan Allah Taala. Oh, ni adalah kurnia Allah Taala kepada dia. Faham tu? Hakata. Di tafakkur ni besar besar. Berapa banyak orang yang berjaya dengan sebab tafakkur sampai kepada Allah Taala, dan berapa mana orang yang gagal tak sampai kepada Allah Taala hanya dengan sebab tak tafakkur je. Faham tu? Macam contoh orang duduk Mesir, dia tak tafakkur dengan keadaan sekeliling dia. Dia tak tafakkur dengan keadaan dia tu duduk tanah yang masyayikh duduk bijak. Faham tu? Duduk di dalam keadaan kelah yang terlalu banyak. Faham tu? Yang mustahil kata tak dihalim masih. Adatan mustahil tak dihalim masih. Hak sungguhnya wajib adatan kalau ngaji sungguh alim. Dia akan jadi Jadi kalau kita tengok dengan ainul i'tibar, orang tu biasa akan bertindak. Sebab dia ada ainul i'tibar. Jadi ainul i'tibar, ulama bahas pula nak dapatkan ainul i'tibar, tinggal ke maksiat. Tinggal ke kalau tidak dia tak akan dapat ainul i'tibar tadi. Faham tu? Ataupun ada usaha meninggalkan maksiat. Sekadar mana kuat usaha kita meninggalkan maksiat, sekadar itulah dikurniakan ainul i'tibar. Yang ni kita akan start mikir. Jadi start mikir tu, cuba kita tengok, kita start mikir bila jauh daripada maksiat. Faham? Start mikir ke arah Allah Taala lah maksudnya. Faham? Hakata. Walaupun maksiat tu kita tinggal sikit lah, dia akan bagi kesan kepada kita. Lebih lagi kalau buat maksiat banyak, ada kesan kepada kita. Oh, tamaan. Kesan yang buruk. Jelas? Habis. Qala al-musannifu
Fazaidun musyabbahun wal badru musyabbahun bihi wal kafu adatu tashbihi ay kalimatun yuadda biha at-tashbihu wal husnu wajhuhu ay wajhu syabah. Boleh wajhuhu ay wajhu syabah ataupun wajhu tashbih, boleh dua-dua. Wajhu syabah ataupun wajhu at-tashbih. Jelas? Wajhu syabah ataupun at-tashbih. Jelas dah tu? Habis. Tu. Qala al-musannifu summa syara'a yatakallamu ala ba'dhi ma yata'allaqu bihadhihi al-arkani. Kemudian mulalah ia musannif yatakallamu membahaskan ala ba'dhi ma di atas tengah yang berkaitlah ia perkara tu tadi ma tu bihadhil arkani dengan ini rukun. Maknanya dia akan kecek dulu. Mula-mula musyabbah bih dan musyabbah. Lepas tu ada tu tashbih, lepas tu wajhu syabah. Boleh dia akan bahas. Jadi kalau tashbih melihat kepada tarafan dia akan jadi gapo? Tashbih melihat kepada wajhu syabah dia akan ada berapa? Tashbih melihat kepada adatu tashbih dia akan ada berapa? Hakala. Qala al-musannifu faqala, maka telah berkata ia musannif wa qad, boleh hiya huna, bermula ia qad. Huna di sini litahqiqi. Jadi kita tak terjemah terkadang. Kita akan terjemah sungguhlah. Ingat qad bila masuk pada fi'il mudhari' dia ada 4 makna, bukan 2 lah. Seperti mana yang setengah mentafsirkan dia. Faham tu? Qad bila masuk pada fi'il mudhari' pertama dia ada makna apa? Takrib dan takrib pula. Takthir dan taklil. Hadza maklum ditafsirkan kepada fi'il mudhari' biasa. Qad masuk dengan fi'il mudhari' ada makna taklil, ada makna takthir. 2 lagi makna yang masyhur dan ini sangat banyak dalam Quran ialah tahqiq dengan tawaqqu'. Tahqiq dengan tawaqqu'. Jadi ada 4. Akan ada 4. Jelas? Qala al-musannifu wa qad yakunu, dan sungguhlah. Jadi sini terjemahkan sungguh, tak boleh terjemah dengan terkadang. Tak boleh terjemah dengan terkadang. Yakunu adalah tarafahu. Faham tu? 2 taraf. Siapa 2 taraf? Musyabbah bih. Jelas? Hissiyah ini dua-dua tu hissi. Jadi musyabbah bih ni akan ada bahagi pula. Hissi dan akli. Hissi dan akli. Jadi surah kita akan ada kan? Dua-dua hissi, dua-dua akli, musyabbah hissi, musyabbah bi akli, musyabbah akli, musyabbah bi hissi. Apa? Hissi. Balik. Faham tak? Habis. Jadi akan ada apa? Ay yudrakani bi ihdal hawasi al-khamsi adh-dhahirati. Faham tak? Yakni diidrakkan keduanya, didapatkan. Faham tak? Didapatkan. Idrak ni umum. Umum. Faham tak? Maknanya kalau kita contoh kita rasa dengan, kita tengok dengan pelihat. Pelihat tu pun orang panggil idrak. Faham tak? Melihatnya pelihat kita itu orang panggil idrak. Mendengarnya pendengar kita orang panggil idrak. Menghidunya pehidu kita orang panggil idrak. Mengecaknya pekecak kita orang panggil idrak. Merasanya dengan kulit kita akan apa? Akan gapo-gapo rasa, dia panggil apa? Idrak. Sebab tu ulama menafikan sifat idrak dalam perbahasan sifat Allah Taala. Apa? Jadi gapo tujuan awak mari lagi sam'un basar dengan apa? Sam'un basar dengan ilmu. Gapo lagi tujuan kalau ada idrak lain pula? Dan kita ada cerita pagi tadi dalam kelas Nataish bahawasanya ulama bila bermuamalah dengan sifatul idrak dengan sifatul takwin ada 3. Imma mengisbatkan, wa imma menafikan, wa imma tawaqquf. Habis. Qala al-musannifu, jadi dua-dua tu tadi musyabbah bih boleh jadi hissi keduanya. Yakni dua-dua tu tadi musyabbah yang kita boleh kesal dengan panca indera yang 5. Boleh tu? Musyabbah bih kita boleh kesal dengan panca indera yang 5. Baik, sini musannif mendatangkan ibarat al-khamsati adh-dhahirah. Al-khamsati adh-dhahirah. Seolah-olah ada lagi hawas yang lain. Ada lagi hawas yang lain. Al-jawab, betul, ada lagi hawas yang lain.
Tapi dia tak panggil hawas zahirah, dia panggil hawas batinah, iaitu hati. Faham tak? Jadi yang kita sebut panca indera yang 5 tu adalah hanyalah zahirah. Faham tak? Dan bila diitlaq hawas, murad dia adalah zahirah. Faham tak? Murad dia adalah macam dalam Aqaid Nasafiyah, Al-Imam An-Nasafi sebut lafaz al-hawas, lafaz al-hawas. Setengah daripada cara untuk kita dapatkan ilmu yakin adalah dengan ingat tak kalau kita belajar dalam kitab tauhid, kan kita ada bidalilil musyahadah. Apa musyahadah? Kita musyahadah dengan apa? Dengan mata. Jadi gitu. Mata tu kan idrak, mata tu kan apa? Hawas. Jadi hawas ni dia boleh melahirkan apa? Dalil yang yakin. Sebab tu musyahadah, bila ternafi musyahadah, tertolak habis hak lain. Tengok dalil ke apa? Dalil musyahadah, dalil tak tauhid sah. Ingat tak? Ngaji tauhid kan? Ngaji dah dengan tauhid, jangan tinggal ngaji. Bukan dia ngaji Tuhfatul Ikhwan habis. Tak kenal Allah Taala. Kena ingat tu, kena ingat. Kena ngaji tauhid, kena ngaji. Nak duk hura tauhid pula. Jangan. Masuk situ pula banyak. Kita dah hura sudah dulu. Habis tak kata. Yudrakani bi ihdal hawasi al-khamsi adha. Gapo al-hawasi al-khamsi zahira? Wahya al-basaru was-sam'u wasyammu wadh-dhawqu wal-lamsu. Boleh al-basaru pelihat. Ada pelihat. Mana pelihat kita? Pelihat makhluk ni ulama khilaf. Sama ada mata ni, butir mata tu sendiri ataupun ni tengah di antara mata ni tadi. Ni tengah ni. Ni. Dahi hok duduk di antara, bukan dahi lah. Setengah hari hidung dah sini. Sini tak ada dah hidung dah, start hidung. Biasa sini start hidung. Sah? Wah. Nak ayah dia tu. Ni start sini, ni. Sebab tu sabit dalam setengah ulama dia kata apa? Sini ni kalau kita tepuk kuat dia akan jadi buta. Sebab di sini tempat pelihat. Ala kulli hal, kalau pendapat yang kata pelihat duduk sini, mata tu alat. Mata tu alat dan tak layak juga nisbah kepada Allah Ta'ala kerana berhajatnya kepada alat tadi. Ada tu? Dan Allah Ta'ala melihat dengan pelihat dia tanpa alat. Ada tu? Dan setengah macam Anas sendiri, bukan setakat mata tu jadi alat dah, tambah alat lain pula ni, spek ni. Ada tu? Tak cukup. Setengah tu kalau boleh tu. Sah? Dan pandangan manusia ni dia apa? Semakin dekat semakin besar, semakin jauh semakin kecil. Ada tu? Tidak disurahkan begitu pada apa? Pada basar Allah Taala. Tidak begitu. Jelas Lagu mana? Wallahu a'lam. Kaif dia tu lagu mana? Wallahu a'lam. Faham? Habis tak kata. Qala al-musannifu was-sam'u. Sam'u ni kalau makhluk gegenda telinga. Batu telinga ni kalau terpotong ni hak ni hak apa panggil ni? Bukan cuping sini sah. Ni ke apa ni? Telinga lah kita panggil telinga sah. Telinga ni kalau kerak boleh dengar lagi. Apa pendengar tu di gegenda. Jadi as-sam'u sini murad dia gegendang. Kita panggil pendengar makhluk. Pendengar makhluk. Boleh? Asyammu. Asyammu ni hok dalai tu. Hok dalai tu. Tempat bangun dia, tempat alat bangun. Alat bangun tu duduk dalai ni. Kawasan ni kot alat belakang. Boleh? Pebangun kita panggil. Boleh juga panggil. Ataupun panggil pehidu. Tak? Salah nanti tanya doktor kau siapa? Gapo tu hok dalai tu? Alat bangun dia tu nama kok sains kok gapo kok? Nak tanya. Ada. Sebab tu kerak hidung ni boleh bau tak? Boleh. Sebab alat tu tidak duduk di sini. Pehidu tu. Lawal yang zubillah lah. Kerak hidung pula buat apa ya? Mana ni? Puah rebang dengan hidung. Wadzauku. Dzauq ni kalau makhluk lidah. Kalau makhluk dengan lidah, al-lamsu setiap kulit di tubuh manusia ataupun jin. Tahu tu? Setiap kulit. Mana bahagian mana-mana pun. Tahu? Bahkan setengah ulama kata setiap luaran. Setiap luaran. Apa maksud? Apa dia tafsir dengan setiap luaran? Gini. Kalau kita cocoh dalai, kita cocoh dalai nak. Dalai apa panggil langit kita, panggil langit sah. Dia luar ke dalai? Teka.
Dia luar ke dalam? Kita cocok kan? Dia berada di luar ke di dalam? Kita kata nisbah kulit kat, dia duduk luar, dia duduk dalam lah. Tapi kalau kita sentuh, kita rasa tak? Kita rasa. Jadi maksud luaran tu tadi, kalau kita tengok, dia tu duduk dalam ke luar? Ni kalau kita tengok bukan dengan iktibar kulit, iktibar dia tu adalah suatu benda. Dia duduk luaran ke dalam ni? Luaran. Hai tu. Sebab dalam dia tu ada lagi. Hai tu. Contohnya kita korek. Kita walauzubillah. Kat tangan kan? Lepas tu siapa dia hak jadi luaran lah ni? Hak dalam tadi. Sah? Hak dalam tak boleh jadi luaran. Tu. Tu maksud dia. Yalah, setiap luaran. Sama ada dia asal ataupun dia baru jadi. Hai tu. Bayar ke gini. Lah ni siapa luar? Siapa luar lah ni? Ni dah luar sah? Sah? Baik, sekarang ni anak buka. Dia mudah misal nampak lagi baju. Baju. Kita balik baju kan? Hak dalam tu jadi luar sah? Hak dalam dengan hak luar tu luar. Cuma iktibar beza. Dua-dua tu tadi dia boleh dikesan dengan apa? Dikesan dengan al-lamsu kalau dia manusia lah. Faham tak? Jadi hak ni kalau kita buat tubik, faham tak? Boleh bayar tak dalam mana? Maksud buat tubik tu. Balik, faham tak? Ambil hak dalam ni buat tubik luar. Jadi hak dalam tu duduk luar belakang. Jadi gitu juga. Al-lamsu belakang. Faham tak? Tapi tak jumpa lagi lah tashbih. Tashbih ke apa? Tashbih hak bahagian dalam organ dalam itu tak rasa jumpa lagi. Faham tak? Melainkan apa? Melainkan bahagian-bahagian masyhur. Hati. Ada tashbih dengan hati. Boleh. Qalbi kan nujum, tak ada biasa dalam syair. Ataupun gede lagi dalam paru-paru ada tashbih. Lepas tu bahagian-bahagian yang masyhur lah dalam syair-syair jahili. Boleh. Jadi tak dia ni duduk dalam sah? Ni duduk luar. Jadi dia tu luaran nisbah ke apa? Apabila dia buat tubik. Tapi kalau dia duduk dalaman, apabila dia duduk dalam. Hakala. Kama muthila biqaulina Zaidun kal badri fil husni. Zaidun tu adalah hissi, al-badri juga adalah his. Fa inna Zaidan wal badra hissiyani li idrakihima bihassatil basar. Dengan panca indera pelihat. Ada tu? Tu. Habis takat tu. Sikit lagi. Au akliya ini ataupun akli. Akli ni maknanya maknalah, bukan hissi. Sebenarnya akli ni adalah bukan hissi. Maknanya dia tu tadi apa? Surah dia adalah dua-dua tu. Apa? Musyabbah itu akli belaka. Nahwu qaulina al-ilmu kal hayati. Bermula ilmu itu seperti kehidupan. Fi kaunihima jihatai idrakin. Pada keadaan keduanya itu, yakni ilmu dan kehidupan itu, jihah keduanya. Ada tu? Dua arah untuk idrakin, mendapatkan. Yakni bila orang tu ada ilmu, boleh tak dia mendapatkan benda lain pula? Boleh. Bila dia dapat hayah, boleh tak dia mendapat benda lain pula? Boleh. Dalilnya orang yang jahil, dia tak boleh dapat benda yang orang alim dapat. Dan orang yang mati, dia tak boleh dapat benda yang orang hidup dapat. Faham tak tu? Jadi dua-dua ni, yakni ilmu dan kehidupan, dua-dua tu jihatul idrak kita panggil. Arah ataupun kita panggil apa? Sudut untuk mendapatkan apa? Sesuatu. Jihatul idrak. Faham tu? Tu. Ataupun dengan bahasa mudah kita kata alat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau nak suruh mudah faham, jihatul idrak ay alatul idrak. Dengan sebab ada dia tu kita boleh mendapatkan sesuatu yang lain. Contoh bila kita ada ilmu, boleh tak kita mendapatkan majhul yang lain pula? Boleh. Faham tak? Lah ni kita ada maklumat berkaitan dengan arak. Kita ada maklumat berkaitan dengan air, dan kita ada maklumat berkaitan dengan memabukkan. Faham tak? Lepas tu kita tahu pula bahawasanya tiap-tiap yang memabukkan itu adalah apa? Haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram. Sekarang ni kita nak hukumkan air ni haram ke tak? Lalu mana kita nak buat? Kita pun susung. Faham tak? Arak itu memabukkan. Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Maka geri akan jadi arak itu haram. Faham tak? Jadi kita tahu dah beberapa maklumat, cuma kita tak tahu kata arak tu haram. Jadi dengan sebab kita tahu maklumat tu tadi, dan kita tahu cara nak mendapatkan maklumat tu tadi, kita boleh sampai kepada maklumat yang terakhir, iaitu apa? Arak itu haram. Faham tak? Dengan sebab ilmu kita boleh capai benda lain pula daripada maklumat-maklumat.
Dengan sebab kehidupan kita boleh apa? Kita dapat tengok benda, kita boleh dengar benda, kita boleh bau benda, kita boleh sentuh benda. Wah kata. Kalau kematian berlaku, tak ada dah tu. Ini tak ada dah apa idrak tadi, tak berlaku dah. Dengan mana-mana hasah. Kita tak kira rasa dah. Yang rasa hanyalah ruh tu kata. Jasad tak kira rasa. Tu? Tu. Habis. Qala al-musannifu wa wajhuhu okey. Qala al-musannifu fal muradu bil ilmi al malakah. Maka bermula dengan ilmu itu ialah malakah. Tu? Wala yakhfa annaha tariqun lil idraki kal hayati. Murad dengan ilmu tu tadi bukan semata-mata tahu. Kerana semata-mata tahu cukup sekali pun tahu dah. Tu? Malakah ni tadi adalah ilmu yang tetap. Itu maksud malakah. Ilmu yang tetap. Ilmu yang tetap. Wala yakhfa, dan tidak sunyi lagi, annaha ay annal malakata tariqun lil idraki, adalah jalannya untuk mendapatkan yang baru. Berarti li idrakin jadidin, li idraki jadidin. Begitu. Li idraki jadidin, untuk mendapatkan yang baru. Syai'in jadid. Kal hayati, seperti kehidupan. Wa kullum minal ilmi wal hayati akliyun. Dua-dua daripada ilmu dan kehidupan itu adalah akli, yakni tidak boleh dikesan oleh panca indera yang lima. Ataupun kita boleh elahkan dengan apa? Li idrakihima bil akli. Kerana dua-dua itu kita hanya faham dengan akal. Idzil hissu la yudriku syai'an minhuma. Kerana panca indera yang ini yang lima, az-zahirah, la yudriku syai'an minhuma, tidak mendapatkan walaupun satu minhuma daripada keduanya. Apa? Al-hayah dan al-ilmu. La yubsarani, tidak dilihatkan kedua-duanya. Wala yusma'ani, tidak didengarkan kedua-duanya, hayah dan ilmu. Wala yuzaqani, dan tidak dirasa. Tak masuk rasa. Yang ini boleh dikeser dengan kulit, dengan kulit kita. Hak nak sebut luaran tadi. Boleh tak tu? Yuzaqani lidah. Sah, yuzaqani lidah. Yulmasani baru rasa tadi. Wala yushammani, dibangunkan keduanya. Fata'ayyana, maka tertentulah, ini hina idzin, pada ketika itu. Ketika mana? Kaunihi ma akliyaini idrakuhuma bil akli, mendapatkan keduanya itu dengan akal. Tertentulah dah moga tak boleh kesal dengan lima, jadi apa? Akli. Sebab tu nak kata cara nak mentakrifkan akal tadi senangnya apa? Kita kata tak boleh kesal dengan panca indera yang lima, maka dia akan jadi akli belaka. Ada tu? Habis. Jadi langkah kita bila nak kesal hissi ataupun akli, nombor satu kita cari apa? Dia ni hissi ke akli? Dia ni boleh kesal dengan panca indera ke tak? Gitu je. Tak boleh akli, boleh hissi. Habis. Wa ulima annal jami'a, dan telah diketahui bahawasanya al-jami'a, yakni wajhus syabah, wajhus syabah. Ana sebut dah tadi. Boleh panggil dengan tiga. Bainahuma, di antara keduanya, di antara apa? Di antara al-ilmi wal hayati, kaunuhuma jihatai idrakin. Keadaan keduanya itu sebagai jihah, yakni alat untuk idrak. Jihatai ay alataini lil idraki, dua alat untuk idrak. Boleh? Habis dekat tu, insya-Allah mukhtalifaini kita sambung esok. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. 5 minit.